Saya nak check attendance lah dulu. Siulin ada? Ya ada, Tuan. Ada ya, okey. Nur Azam bin Harun. Encik Nur Azam ada? Tak ada. Puan Sufina binti Ahmad Sofi. Ya, saya. Puan Sufina binti Ahmad Sofi. Ya, saya. Puan Nurul Hazwani binti Zulkifli. Tak ada lagi. Puan Lalita Swari, anak perempuan Singgara, Belo. Ya, saya Tuan. Okey. Baik, lagi 2 orang tak ada. So, dah pukul 10 lebih 10 1 minit. Sepatutnya mereka semua ada lah. Okey. Baik, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar seramai 5 orang ni, pelajar LTEC. Dan sepatutnya taklimat ni diberikan oleh LTEC. Kerana kami cuma membantu sedia untuk menyelia dan memberi markah kepada anda. Okey, walau bagaimanapun, tak apalah. Kita buat secara ringkas, saya tak boleh tunggu lagi 2 orang ni. Dan untuk sesi ini, kita akan buat rakaman. Dan siapa yang lambat masuk akan ada rakaman. Dan untuk video selingan tadi tentang praktikal bertema dan pemakahan pun juga akan diberikan dalam grup ya. Selamat datang Puan Nurul Hazwani. So ada seorang lagi, Encik Nur Azam. Ya? Tak dengar? Encik Nurul Hazwani ni lelaki puan? Nurul Hazwani binti Zulkifli. Binti perempuan Encik Nur Azam ada tak? Dari SMK Suti Bunga Wasyah, Lambor kanan. Tak ada lagi? Okey, tak apalah. Baik. Dan untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian, kami cuma membantu selia anda dan segala urusan pemakahan kami akan serahkan kepada pihak LTEC melalui Puan Diana dan melalui Puan Diana dan segala pengagihan pemakahan akan dibuat oleh Puan Diana. Jadi grup dah ada. Kita akan gunakan garis panduan PITO, program intervensi tambah option. Dan Nur Azam ni saya nak beritahu dia sebab dia saja seorang menengah 2. Nur Hazwani, mana Nur Hazwani dengan Nur Azam. Okay, ada 2 orang sekolah menengah sini. Saya nak beritahu bahawa anda punya RPH kena ikut LPG punya RPH. Ya, kena ikut LPG punya RPH yang akan kami beri dalam Google Drive. Apakah keperluan RPH dalam Google Drive. Dan tuan-tuan dan perempuan, RPH yang tuan-tuan dan perempuan sediakan adalah RPH untuk praktikal. Tak sama macam RPH harian yang tuan-tuan dan perempuan tulis. So, kena tulis dalam format praktikum yang akan diberi dalam Google Drive. Okey. Sebelum itu, dah tahu dah pensyarah penyelia masing-masing? Ya Tuan, ya. Dah tahu dah? Ya. Yes, saya ulang baliklah. Eng Siulin. Pensyarah anda ialah Puan Umaimah Muhammad Idris.
Si Yulin dengar ke? Okey. Dengar ya. Encik Nur Azam bin Harun. Tak ada ya. Kalau tak ada tanya, pesyarahannya ialah Dr. Suliana binti Wancik. Sufina binti Ahmad Sofi. Puan Sufina. Saya. Okey. Pesyarah anda ialah Puan Wan Zaraiza. Okey. Nurul Hazwani. Pesyarah anda ialah Puan Soraya Harun. Lalita Suari, pesyarah anda ialah Cik Raguna. Okey, Tuan. Thank you. Seperti yang dipaparkan. So, please dapatkan nombor mereka. Anda akan sentiasa berhubungan dengan mereka. Ya. Patutnya mereka ada dalam perjumpaan hari ini. Mungkin mereka ada kelas kot. Ya. Baik. Saya kena bagi taklimat tentang praktikum dulu. Ya, saya nak upload. Haji, tolong off presenting tu, saya nak present. Ya, saya nak ambil bahan. Okey, nampak semua? Cikgu-cikgu, nampak ke? Tolong respon. Ya, Tuan. Nampak. Okey. Taklimat amanah profesional praktikum. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Saya Nur Rizman bin Idris, Ketua Unit Praktikum IPG Kampus Ipoh. Ya. Di Perak ni satu kampus saja. Ya. Okey, taklimat amalan profesional praktikum untuk PITO. Walaupun anda 5 orang, tapi saya kena buat jugalah. Okey, dalam taklimat ni ada agendanya lah amalan profesional. Apakah dia amalan profesional, apakah dia praktikum, apakah dia peranan dan tanggungjawab, bimbingan dan penyalaan kehadiran dan kes, borang berkaitan, soal jawab. Okey, slide ini disediakan oleh Noliza binti Samin ya, KU Praktikum IPG Kampus Temenggong Ibrahim Johor. Terima kasih kepada beliau. Dan ianya digunakan standardized, selaras di seluruh Malaysia. Okay, apakah dia amalan profesional? Okay, amalan profesional berdasarkan garis panduan pelaksanaan amalan profesional PITO berkuat kuasa melalui 9 Jun 2020. Ya, inilah buku garis panduan amalan profesional PITO, program intervensi tambah option. Okay, ini bermula 2020. Program ini adalah program yang agak baru baru 2 tahun diperkenalkan. Okay, apa dia? Amalan profesional membolehkan pelajar menguasai dan mengamalkan segala konsep, prinsip, teori, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk menjadi seseorang insan guru yang profesional dan memiliki sasiah guru yang unggul. Baik, saya tahu bahawa tuan-tuan dan puan-puan adalah seorang guru yang sedang mengajar di sekolah. Anggaplah sebagai PITO ni sebagai ulang kaji. Ulang kaji apa yang telah tuan-tuan dan puan-puan pelajari dahulu. Okey, amalan profesional juga membantu meningkatkan perkembangan potensi pelajar supaya mempunyai daya ketahanan diri dalam menghadapi pelbagai dugaan di sekolah. Okay, kalau ada persoalan boleh tanya ya. Okey, kita teruskan. Lingkaran amalan profesional IPG.
Target kita ialah guru kompeten dan berjiwa pendidik melalui inovasi, praktik, teori dan pemerhatian. Okey, objektif amalan profesional ialah memupuk sikap positif, meningkatkan daya ketahanan diri dan mengamal nilai profesional perguruan. Membina daya suai, daya tahan, daya saing, daya cipta, inovasi dan kreativiti. Tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa generasi pelajar atau pemurid sekarang amat berbeza dengan zaman-zaman dahulu kerana mereka lebih berdaya saing, mereka lebih kreatif daripada, setengah tu lebih kreatif daripada guru, terutamanya dalam penggunaan ICT. Kadang-kadang mereka lebih pandai daripada kita. So, kita haruslah mempertingkatkan keprihatinan dan kepekaan terhadap murid, menyesuaikan diri dengan budaya sekolah, menyepadukan teori dengan amalan dalam PDP, menguasai strategi pendekatan kaedah dan teknik PDP. Tuan-tuan dan puan-puan telah belajar dalam kuliah pelbagai strategi, pelbagai pendekatan kaedah atau teknik PDP, dan inilah masanya tuan-tuan dan puan-puan mengadaptasikan dalam apa yang dipelajari di bilik kuliah ke dalam pengajaran PDP tuan-tuan dan puan-puan. Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah PDP, seterusnya memperkembangkan potensi diri sebagai guru, membuat refleksi penilaian diri dan menambah kebaikan dalam semua aspek tugas guru, membina teori tersendiri, ilmu binaan dan seterusnya ilmu profesional perguruan. Baik, apa dia praktikum? Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib bagi program pendidikan guru. Ya, dalam program pendidikan guru wajib, dan bila wajib, ia mestilah wajib lulus. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Pelaksanaan praktikum ini memberi tumpuan kepada proses PDP dengan bimbingan pensyarah penyelia dan guru pembimbing, pegawai pembimbing, pendidik melalui perkongsian pintar dan pemufakatan antara agensi KPM dan agensi luar. Baik, sepanjang praktikum anda akan sentiasa diawasi dan dinilai oleh dua orang guru, pensyarah pembimbing anda dan juga guru penyelia. Terbalik, pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Okey, pihak sekolah juga berhak untuk memberi penilaian sebagai pegawai pembimbing atau pendidik, dan sebarang tingkah laku anda dinilai oleh mereka berdua. Objektifnya ialah menyepadukan teori dengan amalan. Teori dah banyak anda belajar dalam kuliah. Macam-macam teori yang anda belajar. Inilah masanya untuk mengaplikasi pelbagai strategi, kaedah dan pendekatan praktikum bertema serta kemahiran PDP termasuk kemahiran mentaksir dan menilai. Okay. Maksudnya diharapkan jikalau kaedah PDP anda selama ni membosankan ataupun chalk and talk ataupun student centered, mungkin kali ini anda boleh mempelbagaikan lagi kaedah PDP anda. Okey, mengenal pasti dan menyelesaikan masalah PDP, memupuk sikap positif, meningkatkan jati diri, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai profesional keguruan. Memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan portfolio dan mengamalkan refleksi dan penilaian diri. Okey, dalam praktikum kita ada portfolio. Anda kena bina portfolio dan jangan mengeluh banyak kerja kena buat. Okey, saya pun difahamkan ada yang terlibat sebagai pemeriksa SPM. Tetapi walau macam mana pun praktikum harus diteruskan. Kerana ianya adalah komponen wajib. Okey. Dan slide saya tak bergerak ya. Hello.
Slide saya bergerak tak? Tak boleh. Tuan. Aku tak bergerak. Tak bergerak? Aduh, tak apalah. Slide ni pun juga saya akan bubuh dalam grup. Okey, dia dah gerak dah. Oh, okey boleh. Oh my God. Okey, maaf ya, ada gangguan. Okey. Dah bergerak belum? Slide saya bergerak tak? Tak. Sekarang dekat objektif. Tak bergerak lagi? Encik Azam, selamat datang. Ya. Sekejap. Apa saya dah tak gerak? Sekejap. Ini pada objektif. Okey, dia dah gerak dah. Okey. Sambung balik. Sorry gangguan. Okey, objektif kan nanti anda boleh bacalah sendiri nanti dalam grup dia. Okey, praktikum anda ialah bermula 21 Mac Isnin depan sehingga 3 Jun, 10 minggu. 10 minggu. Tak lama. Kalau biasa pada PSMP 12 minggu. Anda 10 je. Okey, pihak terlibat unit praktikum YPG, sekolah, pensyarah, pelajar. Ada tak yang mengajar sekarang bukan di sekolah dia? Tak ada ya? Yang mengajar sekarang bukan di sekolah dia, ada tak? Tak ada. Cik Azam di sekolah memang sekolah Nambor lah. Ya, betul. Dah senang cerita sekolah sendiri. Saya pun, bapak saya pun orang Nambor juga. Kebun Talang. Okey. Alright, sekejap. Ada banyak pula ni. Baik, pihak sekolah tahu dah kan tuan-tuan dan perempuan akan menjalankan praktikum. Pihak sekolah tahu dah kan? Ya tuan, pihak sekolah tahu. Semua dah tahu ya. So sebab apa? Kalau diikutkan di sini anda masa anda ada ditetapkan. Okey. Ya. Ada banyak sangat mesej masuk. Okey, bilangan waktu. Ini saya katakan tadi kalau sekolah tahu tak apa, tak tahu susahlah. Baik, bilangan waktu yang anda perlu mengajar ialah minimum 8 waktu, maksimum 10 waktu. Jangan pula confuse.
seronok sikitnya masa mengajar. Tak. Saya pernah mengajar sekolah menengah, saya pernah mengajar sekolah rendah, memang tak pernah bawah 20. Baik, inilah waktu English, kita waktu yang untuk di selia saja. Ya, sebab anda semua TESOL, waktu TESOL anda yang untuk observation 8 hingga 10. Kalau ada subjek lain, PJ ke, seni ke, itu terpulang pada sekolah. Tapi subjek wajib untuk di-observe 8 hingga 10. Ya, beritahu pihak sekolah. Okay, waktu pengajaran seminggu tertakluk pada jadual waktu rasmi pelajar, termasuk 8 hingga 10 waktu latihan praktikum. Termasuk jadual lain memanglah akan 20 lebih. Okay. Dan pelajar PITO wajib mengajar bidang trust. Your major is TESOL, so you must teach TESOL. Jangan pula mengajar benda lain, sejarah ke geografi ke. Okey. Peranan dan tanggungjawab pengurusan sekolah, guru pembimbing, syaraf penyelia, pelajar. Okey. Pengurusan sekolah, ini anda cuma perlu tahu sikit je lah. Menerima maklumat, calon guru pembimbing. Semua dah ada guru pembimbing dah? Saya Ya, ada. sebab saya suruh upload dalam drive. Ada yang belum upload ya. Jadi nanti akan memberi masalah pada pensyarah penyelia. Tolong upload dalam Google Drive yang telah dibuat semalam nama pensyarah pembimbing, nama guru pembimbing anda. Ya. Okay, memberi taklimat, ini sekolah akan beri taklimat. Kalau dia nak buat taklimat lah. Beri jadual waktu, memantau perkembangan sasiah diri dan kebajikan, membuat laporan bertulis. So, mereka akan buat laporan. Kalau selama ni kita bukan nak kata semua, saya tembak kosong, tembak angin. Siapa yang agak-agak rasa macam lemau tu, boleh berubahlah sepanjang praktikum ni. Bagi dapat cergas sikit. Okay. Sekolah dia memantau disiplin dan sasiah pelajar harian. Menerima laporan atau aduan dan mingguan dia akan semak RPH awak. Sekolah akan semak RPH awak dan mendapatkan feedback daripada awak sendiri, daripada pelajar. Dan kehadiran pelajar dengan menandatangani borang kehadiran praktikum. Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar berdasarkan jadual penyelidikan, mengambil berat tentang kebajikan pelajar. Okay, ini tugas sekolah. Memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan praktikal dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan. Memastikan pelajar tidak diberikan kelas ganti. Ini berita gembira lah kepada anda. Tak ada kelas relief. Tapi orang lain marah. Kita punya kawan-kawan lain akan marah. Tak acil lah dia ni 10 minggu je. Sepanjang praktikum je. Lepas tu anda adab lah relief, kelas relief anda. Okay, setakat ni faham? Clear? Puan Sufina clear setakat ni? Tuan, Ada. Saya ada guru pembimbing. Okey. Tapi dia ada meeting hari ni. Tak apa, nanti bagi dia rakaman ni. Ini peranan guru pembimbing pula. Apa guru pembimbing patut buat? Nama pun guru pembimbing, dia mesti beri bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar. Jangan lupa ya, tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni pelajar. Walaupun dah bergelar guru. Dalam aspek PDP, dalam jalur. Okey, memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian pengajaran. Kalau anda hendak melihat contoh pengajaran, boleh minta guru pembimbing bagi contoh pengajaran yang diperlukan. Menyemak, memberi ulasan bertulis dan menandatangani RPH, jurnal dan portfolio.
So, RPH anda juga boleh disemak oleh guru pembimbing selain daripada penolong kanan ataupun pengetua atau guru besar. Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi dan jurnal. Ini sebenarnya penting. Dalam sepanjang praktikum anda kena buat refleksi dan jurnal juga. Sebab tu anda tak diberikan ganti. Sebab banyak lagi tugas anda. Bukan boleh rehat, bukan boleh gaya kaki. Okey, kena buat refleksi, jurnal dan portfolio selain daripada RPH. Menyelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip penjanaan klinikal. Apa dia penjanaan klinikal? Apa dia? Puan Nurul Hazwani. Puan Nurul Hazwani, apa dia penjanaan klinikal? Klinikal ni kita ambil macam klinik lah. Tak sakit apa, saya sakit kepala. So you advise ambil Panadol, macam tu lah. Okay, penjanaan klinikal maksudnya mengenal pasti masalah dan menyelesaikan masalah secara perbincangan. Okay. Dan dilarang sama sekali menyelesaikan masalah di hadapan pelajar. Okay. Tak ada stopkan pengajaran. Oh, awak salah maksud ni. Tak ada ya. Dia akan dibuat konsultasi di waktu yang berlainan di luar bilik belajar. Okey. Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan, memaklumkan kepada pengurus sekolah dan IPD mengenai perkembangan pelajar dari semasa ke masa. Jikalau pensyarah ataupun pihak IPD bertanya tentang pelajar, guru-guru pembimbing sentiasalah bersedia untuk memberi ulasan. Membuat rumusan prestasi praktikal pelajar bersama pensyarah penyelia. Sebenarnya diorang akan kerja bersama, working partners untuk membimbing anda. Memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikal, membuat laporan bertulis tentang kes-kes khas, kalau berpotensi gagal, atau berpotensi apa yang ada masalah disiplin, kenalah beritahu kepada IBG. Menyemak portfolio praktikal yang menggunakan senarai semak. Okay. Apa tanggungjawab pelajar pula? Ini tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan. Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh unit praktikum macam sekarang lah. Patutnya saya buat asing, pelajar lain, pensyarah guru pembimbing lain, pensyarah penyelia saya dah bagi semalam kepada pensyarah-pensyarah. Tapi sebabkan masa tak cukup, ni dah minggu depan nak start dah, kita buat sekali je lah. Okay, memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum, apa yang nak dicapai dalam tempoh 10 minggu ni, berbincang dengan pensyarah penyelia dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam praktikum. Nanti bila dapat nombor telefon pensyarah ataupun guru pembimbing, bincanglah apa yang anda hendak capai sepanjang tempoh praktikum anda. Membina hubungan profesional dengan guru sekolah, guru-guru dan staf sekolah. Yang repo kena baik, menyenaraikan jadual waktu, senarai tugas, taklim sekolah dan maklumat lain kepada penyelia, pensyarah penyelia dalam minggu pertama. Minggu pertama mesti ada dah benda-benda ni. Jadual waktu, senarai tugas, taklim sekolah dan maklumat lain. Menyenaraikan jadual waktu, senarai tugas, taklim sekolah dan maklumat itu tadi. Mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan, peraturan IPG dan peraturan sekolah. Hadir ke sekolah dan terlibat dalam aktiviti anjuran sekolah. Ini macam biasalah. Melengkap dan menghantarkan borang kehadiran praktikum ke unit praktikum pada minggu pertama setiap bulan. Saya ulang balik. Melengkap dan menghantar borang kehadiran praktikum ke unit praktikum pada minggu pertama setiap bulan. Okey, mendapatkan dokumen standard kurikulum dan pentadsiran di SKP, membuat rancangan semester harian dalam buku persediaan mengajar.
Membuat RPH yang lengkap mengikut format yang ditetapkan oleh FPG. Okay, walaupun format yang awak pakai di sekolah agak lain dengan yang ditetapkan oleh FPG, ikut yang IPG punya. Tak lama untuk tempoh 10 minggu saja. Jangan komplain, IPG kami punya lain, kenapa IPG punya lain? Kami punya hanyalah untuk praktikum, bukan untuk pengajaran harian, ya, untuk diberi markah. Penulisan RPS lain khusus bahasa perlu ditulis dalam bahasa Melayu sama ada bertulis serta bertaip. Ini awak bincang dengan pensyarah penyedia dan guru pembimbing macam mana. Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran, mengamalkan penulisan jurnal reflektif mingguan berdasarkan isu dan masalah ketika semasa praktikum. Penulisan jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan. Melengkapkan, mengemas kini dan menyerahkan portfolio amalan profesional kepada guru pembimbing dan pensyarah penyelia setiap kali bimbingan penyerahan. Setiap kali diorang datang, serahkan. Mengisi borang refleksi amalan profesional, menyerahkan borang rumusan kekerapan bilangan penyerahan praktikum kepada unit praktikum setelah tamat praktikum. Dan peranan dan tanggungjawab syarah pula. Ini tak apalah, ini syarah malam dah saya bagi taklimat. Anda boleh baca sendiri dah nanti. Okey. Bimbingan dan penjalaan. Ini ialah ikut minggu 1, 2, 3 sampai minggu 10. Pensyarah penyelia teras. LS ialah lawatan sosial. Kemudian P1 ialah penjalaan 1. BBS pembimbingan bersemuka. PB ialah penjalaan bersama. Ini adalah jadual penyediaan. Pada minggu 1 dan atau minggu kedua, pensyarah akan datang untuk lawatan sosial. Manakala guru pembimbing akan membuat pembimbingan bersemuka. Minggu ketiga, bimbingan bersemuka. Minggu keempat, bimbingan bersemuka oleh guru pembimbing, dan minggu kelima baru adalah penjalaan 1 dijalankan. Barulah menggunakan borang PR1 dan seterusnya. Okey. Lawatan sosial sekali. Bimbingan bersemuka borang PR1 2 kali. Maaf, saya baca batuk pula. Sekejap, minum sekejap. Okey, ini adalah jumlah penjalaan, awak lihat sendiri. Okey. Ini wajaran penilaian amalan profesional 100%, program PITO, tempoh 10 minggu, bidang teras P1 dan PB ialah penilaian berterusan. Wajaran 40%, yang ni adalah 60%. Okey. Baik, apa yang akan dinilaikan? Benda ni. Perancangan, portfolio, perbincangan pihak sekolah 35%, pelaksanaan, pentaksiran, penulisan refleksi, penulisan jurnal, pembinaan portfolio, peranan lain. So semuanya adalah 100%. Ni ikut ni dia pun awak dah dapat target. Kehadiran. Ini kalau ada soal amaran, kalau boleh janganlah buat soal amaran, malu kita dah tua ni kena soal amaran. Ya. Kehadiran bagi penuh, semua apa arahan kena ikut lah. 10 minggu je, sabar 10 minggu je. Okey, surat amaran ada 1, 2, 3, surat penerimaan. Okey, kehadiran tiada kompromi, 100%. Kehadiran sepanjang praktikum 100%. Okey. Kecuali cedera, dari saksi perbicaraan, keluarga terdekat meninggal, peristiwa luar jangka seperti COVID, sebab-sebab lain dan dapat pengarah
daripada pengurusan sekolah, daripada pengarah IPG, kes-kes lain dan daripada keliling perkhidmatan. Tapi kalau boleh dalam masa 10 minggu ni jagalah kesihatan, jagalah keselamatan diri, jangan cedera, jangan sakit, cuba jangan MC, penuhkan kehadiran. Kalau nak tangguh praktikum, penangguhan praktikum selalu pada keputusan oleh JKI, JKIA, IPG. Hendaklah dibuat kepada pengarah. Pelajar ada sini yang mengandung tak? Ada 1, 2, 3, 4. Tak. Ada 4 orang perempuan ada mengandung tak? Tiada Tuan, tiada. Kalau Tiada. kalau tiada tak apa, kerana kena mengandung ni kena tangguh saat cuti bersalin ya. So tak perlulah saya uraikan ni. Kes gagal. Kes berpotensi gagal perlu dilaporkan oleh pensyarah penyelia dalam keadaan segera ke unit praktikum. Ini bukan tanggungjawab pensyarah lah. Cuma pelajar kena ingat anda boleh digagalkan berdasarkan tidak memenuhi syarat dalam ketika lulus. Dan sebelum tu maaf saya tanya ya, ada tak yang tak tutup vaksin? Yang menolak vaksin? Ada tak? Tak ada Tuan, semua dah vaksin. Semua dah vaksin? Ya Okey. dah. Cik Azam dah? Sudah. Alhamdulillah. Sebab sebenarnya kita kat tengah kerjaan ni, kalau tak tutup vaksin banyak masalah. Banyak masalah. Dan boleh tak diberi tak ditulus ataupun diberi gagal praktikum juga. Walau bagaimanapun kita masih bermurah hati. Anda buat perangai macam mana pun kalau gagal praktikum boleh dia mengulang sekali lagi. Okey, borang-borang ini maklumat. Maklumat tak payahlah. Okey, jadi kesimpulannya dah habis. Okey, saya akan baik, setakat ni ada persoalan? Ada persoalan? Tuan, saya nak tanya. Ya. Saya minta jadual waktu. Waktu praktikum pada hari Rabu dan Khamis. Sekolah bagi saya jadual waktu penuh 10 waktu. Bolehkah saya minta pihak sekolah untuk kurangkan waktu saya semasa waktu praktikum? Hari Rabu Khamis? Rabu dan dia bagi saya 10 waktu termasuk 4 waktu BI. Maksud bolehkah saya bincang dengan pihak sekolah bahawa jangan bagilah 10, 8 ke 6 ke, sekurang-kurang saya ada waktu untuk rehat. Sebab masa sekarang COVID, waktu rehat kita nak jaga budak kan? Yalah. So cikgu kena bincang dengan sekolah lah. Ya. Bolehkah kita Kita tak boleh paksa sekolah. tapi 10 waktu itu memang tak penuh dari pagi sampai waktu habis sekolah. Saya tahu. Tapi kena inilah bincang dengan sekolah lah. Sebab apa? Kita nak jadual kita, jadual praktikum kita 8 hingga 10 waktu saja. Itu bukan untuk minggu. Itu untuk 10 minggu mah. Tapi yang saya ada minta dia kata minimum 8, maksimum 10. Tapi sekolah bagi saya waktu praktikum. Saya kata dengan dia, saya declare 10 boleh tak? Dia kata tak apalah, declare 11 lah, tak payah 10. Pening pula. Itu kena bincang dengan pihak sekolah lah. Sebab apa saya tak boleh nak arah sekolah. Baik semua, cikgu-cikgu semua bawa sekolah. Okay, baik. Okay. Thank you. Okay, ni ada, dapat tengok di skrin jadual cadangan pelaksanaan praktikum ni. Ada? Saya tengah present jadual cadangan pelaksanaan praktikum Pito Amir Amin 2021.
Nampak tak? Ya, Dekat. boleh Tuan, boleh. Ya, ya. Okey. Saya harap pensyarah, pembimbing dan pensyarah penelia ikut jadual yang diberikan. Okey, minggu 1 lawatan sosial, ni tugas pensyarah, ni tugas guru pembimbing. Kalau guru pembimbing awak tanya apa saya nak buat, bagi dia. Ni pun saya akan bagi dalam grup nanti. Bagi dia jadual ni. Minggu kedua, apa dia bentuk buat? Bimbingan bersemuka. Minggu ketiga, bimbingan teras. Pertama, guna borang PR1. Minggu keempat, bimbingan bersemuka. Okey. Dan seterusnya sampailah habis 10 minggu. Okey. Okey, ini saya akan buat dalam grup nanti. Okey. Sekarang ni hal-hal lain. Selain daripada dan tadi masalah antara cikgu dengan pihak mentadbir sekolah tu, saya pun tak berani nak campur lah. Kita berbincang sebab biar sekolah je faham bahawa anda sekarang ni adalah seorang pelajar. Tugas lagi banyak daripada sekolah. Tapi sekolah saya pun faham sekolah kurang cikgu. Sebab tu mereka perlu tambah masa. Okey. Okey, ada persoalan? Tuan, saya lagi ada soalan lagi. Ya. Saya seorang guru pemulihan khas dan saya ambil pito. Saya nak tanya, kalau lepas praktikum, adakah saya diwajibkan mengajar bahasa Inggeris juga? Atau saya boleh dikecualikan mengajar bahasa Inggeris dan saya tumpu kepada major saya iaitu pemulihan khas? Okey, saya tak boleh jawab tu sebab apa, itu di bawah KPM lain. Sekarang ni KPM bagi tuan-tuan dan puan-puan untuk tambah option. Tambah option maksudnya anda boleh mengajar subjek lain, subjek TESOL, English, selain daripada subjek major masing-masing. Contoh macam saya major saya geografi. Okey, tiba-tiba saya ambil pito, saya ambil TESOL. Saya boleh mengajar TESOL, saya boleh mengajar geografi. Macam tu lah. Tapi maksudnya TESOL itu dia tak wajib ke ataupun dia kalau sudah lulus itu wajib juga ajar selain daripada major kita? Saya rasa jika diperlukan saja. Sebab ini soalan ni kementerian yang patut wajib jawab bukan saya. Okay? Saya pun tak tahu. Sebab saya bagian latihan saja. Okey, okey. Semua ada ke? 2, 3, 4, 5. Okey. Selamat datang Puan Wan Zaraiza. Puan Wan Zaraiza dia pensyarah kepada Puan Sofina. Puan Sofina boleh dapat kenalan dengan Puan Zaraiza nanti. Bila dapat tukar nombor telefon, boleh sekarang ni kita banyak galakkan Google Meet. Kalau nak ke taping tu kena dekat, jauh. Puan Zaraiza ni duduk Betul Gajah. Nak taping jauh, buat Google Meet je lah. Sembang-sembang dulu. Puan Sofina mana? Dah, sudah dihubungi. Dah dihubungi, alhamdulillah. Okey, begitu jugalah dengan orang lain. Siapa lagi yang ada sini? Puan Su. Puan Su kongsi handphone dengan Cik Raguna. Dr. Su. Cik Raja ada? Cik Raja tak ada ya? Oh, dia tak terlibat, sorry. Puan Suraya ada? Puan Suraya? Ada. Ada, okey. Puan Suraya dengan Puan Nurul Hazwani. Puan Nurul Hazwani mana? Ini saya. Memunculkan diri. Saya pun nak tahu. Assalamualaikum Cik Norizman. Ya. Cik Norizman, saya mohon student saya untuk hubungi saya. Boleh tak? Puan Suliana dengan siapa? Nur Azam. Ya, 019. Azam. Cik Oh Azam. dia tolong ambil nombor telefon saya 019 451 6060.
Cikgu Azam? Ya, saya. Ambil dapat nombor telefon. 0194516060. Ya, terima kasih. Okey. Kalau tu boleh tulis dekat bahagian komen bawah ya. Nombor telefon. Alright. Okey. Ada lagi? Cik Raguna pun ada tu. Cik Raguna nak share phone number Cik Raguna dengan Cikgu Lalita Suari. Cik Raguna boleh tulis nombor telefon di bahagian info messages. Okey. Boleh tulis nombor di bahagian info messages. Okey tuan. Okey, 01736703777 Miss Raguna. Okey, saya rasa itu saja. Kalau nak sambung bersembang bolehlah buat video call masing-masing. Saya rasa itu saja taklimat saya untuk hari ini. Saya salah silap kekurangan saya mohon maaf. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, boleh bersurat. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua. This way.